Amar ma'ruf nahi munkar, ya. Jangan tinggalkan syiar yang mulia ini, ya. Baik amar ma'ruf nahi munkar. Sama bab-bab kita ni selalu sama. Kita baca apa kitab apa tu namanya dakwah tamah pun tentang dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sama dalam babnya, ya. Kena amar ma'ruf nahi munkar, bidang dakwah tak boleh tidak. Bilangnya adab orang-orang alim, ya. Ni Habib Abu Bakar Adni, Habib Omar kan dah besar namanya, ya, dah ulama besar, ya. Kalau hadir Rubat Tarim, Habib Salim mengajar. Kadang-kadang yang mengajar lebih muda pada dia. Tapi kalau hatta dia yang mengajar tu Habib Omar sekali. Habib Abu Bakar ni kan tua namanya, ya. Setiap kali mereka hadir kuliah-kuliah ilmu, ya, dia punya jaga adab ilmu sampai kepada dengan yang dia betul-betul ikut, bukan hanya mengikuti adab-adab belajar tau. Bahkan dia menjiwai adab-adab belajar. Apabila belajar, hendaklah dengan merasa tawaduk, merasa rendah diri dengan guru, dengan kitab. Maka jangan dirasa bahawasanya dia menzahirkan bahawasanya aku dah pernah belajar, aku dah tahu. Maka setiap kali yang dia dengar, walau dah berapa kali pun, macamlah kali pertama dia dengar. Begitu adabnya, ya. Jadi mereka ni semua dah alim-alim besar tau. Tapi kalau kita duduk dengan mereka, kita ingatkan mereka tu tak ada ilmu. Sebab nanti Habib Salim cakap apa, Habib Umar cakap apa, mereka punya dengar macam pertama kali dengar. Tulis. Dalam kita, dia baru belajar. Pada kita yang tak tahu ingatkan, dia baru belajar. Begitu dia punya akhlaknya. Setiap kali dengar apa kuliah-kuliah dengan ceramah semua, sampai ke air wajah mereka. Bukan air wajah orang pandai. Dia pasang air muka orang bodoh, air muka orang menadah, muka orang yang suka baru diberi ilmu. Dengan muka, istilah kita muka budak bodoh lah. Dia pasang muka budak bodoh, bukan muka orang bodoh pun, muka budak bodoh baru belajar. Punya tawaduk sampai pada air wajah muka. Apa kita? Bukan dengan air wajah muka orang yang konon-konon dah tahu, tak apalah sekadar aku hadir majlis kau pasal aku ni nak ambil berkat aja. Pasal aku ni nak menambah ilmu aku yang sudah ada. Dah banyak dah ilmu aku dah, setakat nak nambah aja. Zero, aku zero. Ya Allah, bukan hanya dia punya datang dah tua-tua masih datang belajar. Datang belajar dengan betul-betul setiap kali dia datang belajar, setiap kali dia jadi, itu orang Melayu bilang, buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Umur 70 tahun pun, kalau dalam belajar sebutnya budak. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Dan betul-betul ini orang-orang salih ni kalau hadir kuliah, betul-betul mereka jadi budak baru belajar. Tengok mukanya semua Allah muliakan. Tu ada gambar dia pun ada juga. Bawah sekali tiga dari kiri sebelah Habib Umar. Habib Abu Bakar Adni. Begitu, ya. Begitulah kalau kita tengok muka guru-guru kita, teringat tawaduknya. Setiap kali hadir ilmu bukan nak share ataupun bukan nak menambah ilmu. Betul-betul datang sebagai orang yang zero ilmu. Dengan air mukanya sekali kita nampak Allah terpancar pada wajahnya. Allah Ta'ala muliakan semua tu. Allah semuanya mulia, semua mulia. Semua dah mati. Yang di bawah tu semua dah mati. Tinggal satu, Habib Zain masih hidup. Habib Umar masih hidup. Panjang umur lah mudah-mudahan. Habib Zain pula dekat Madinah tak boleh dakwah, tak kasih. Hanya kat dalam rumah. Dalam rumah pun tak lebih 4 orang. Nampak rumah ni ada kereta lebih saja, ada berpasang CCTV kat rumahnya, kat luar rumahnya. Nampak orang lebih masuk aja, orang monitor untuk itu. Siapa dalam rumah kau? Keluar. Geledah gitu. Allah. Ujian orang-orang dakwah. Dia tak nak pindah. Kalau pindah lain negeri orang sambut kan. Balik Hadramaut saja orang sambut dia. Pindah Indonesia lagi. Tugasnya yang dia dihantar di Madinah dia stay. Habib Abdul Qadir bin Ahmad dihantar ke Jeddah dia stay. Abu Bakar Adni dulu di Aden dihantar dia Aden di stay sana. Semua mereka.
Jadi jelaslah kini bahawa tugas menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat itu tidak boleh diabaikan sama sekali, ya. Menyuruh baik bukan hanya menyuruh baik, ya, menyuruh baik dan mencegah jahat. Kalau kau hanya menyuruh yang baik cegah jahat, nanti bukan bidang kami, cegah yang mungkar, nanti apa cegah yang mungkar, nanti nanti takut tersentuh golongan tertentu. Kau berdosa, ya. Dan kau dah menyembunyikan separuh daripada amanah. Separuh. Bidang semua orang ialah hamba Allah. Itulah bidang kita sebagai hamba Allah. Bidang semua orang ialah apa? Kalau Allah cakap hitam, hitam, putih, putih. Allah bilang suruh, suruh. Allah bilang jangan, jangan. Ya? Tinggal sampaikan aja. Bukan suruh paksa orang. Sampaikan aja. Orang sampaikan pun tak nak. Tak boleh. Kena sebut. Ya, kena kalau perlu tegur, tegur. Kalau tidak pun benci dalam hati. Tapi tak boleh gitu. Itu dah kena menyembunyikan sebahagian daripada keterangan agama. Melambangkan apa? Macam ulama Bani Israel lah. Menandakan iman kepada sebahagian ayat, kufur kepada sebahagian ayat. Sebahagian ayat terjelaskan, sebahagian ayat tak jelaskan. Menyembunyikan sebahagian menunjukkan keimanan tidak sepenuhnya. Keimanan pada sebahagiannya. Bahayanya boleh diketengahkan, sebahagiannya tak payah diketengahkan. Allah menjawab semuanya di yaumil akhir. Yang dah jalankan dakwah sekalipun takut pada Allah Ta'ala macam mana, ya. Nabi kita dah jalankan dakwah, ya Allah saksikanlah aku dah sampaikan. Kepada umatnya tanya, ya Allah saksikan aku dah sampaikan. Nabi sendiri takut, ya. Pada khutbah widaknya dia cakap begitu, ya. Dan tidak ada alasan apapun untuk meninggalkannya sama sekali. Selama berkuasa dan berkebolehan untuk menjalankannya. Kalau dah kena ikat, apa nak buat? Kaki kami terpasak di bumi, tangan kami terikat ke langit. Kau yang ikat sendiri. Kau yang ikat sendiri. Kalau tak boleh, jangan sampai ke langit lah. Jangan tinggi sampai pokok rambutan, cukup lah. Jangan sampai ke langit tinggi nah. Begitu, ya. Jangan sampai terpasak di bumi. Begitu. Siapa yang melalai atau mencuaikannya dianggap sebagai orang yang memandang ringan terhadap hak-hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala ringan. Cuba hak engkau, orang ceroboh. Cuba hak tauqi engkau, orang ceroboh. Wah, kau punya bila. Awak tak boleh nak tahu ini tauqi sudah bilang, kenapa awak melanggar? Hak Allah kau bawa bodoh saja. Kau bukan hamba Allah. Allah tu bukan Tuhan. Allah tu bukan perkasa, bukan kaya, bukan besar. Allah. Tiada menghormati perintah Allah Ta'ala. Sebab itulah dia dicap sebagai orang yang lemah imannya. Kurang takut dan malu terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak takut, tak malu. Engkau Allah Ta'ala dah beri kesedaran, pengetahuan. Tetapi engkau tidak gunakan pada tempatnya. Ya. Tetapi jika dia berdiam diri kerana sesuatu tujuan keduniaan seperti mengharapkan pangkat atau harta benda, sedang ia bimbang jika ia menyuruh atau melarang kelak akan jatuh pandangan orang itu terhadap dirinya atau akan tidak dipuji dan dihormati oleh yang ditegah dari orang-orang yang derhaka dan yang zalim itu, maka dengan itu dosanya akan menjadi lebih berat lagi. Setakat buat bodoh saja hukum Allah, itu dah kira kau mencuaikan hak Allah. Kalau kau buat bodoh, kau tahu salah, tapi kerana apa? Senang cakaplah, kerana kepentingan peribadimu. Kepentingan peribadimu. Takut kalau aku cakap nanti macam-macam jadi pada aku. Orang nanti tak suka nak undang aku lagi pasal aku sudah sentuh mereka. Nanti orang tak minat, income aku kurang. Baik rasmi, baik tak rasmi. Lebih besar dosanya. Dan kau demi dunia, begitu kau tutup hukum Allah demi dunia. Secara tak langsung kau bela orang salah. Kau protect orang salah. Jawab, yaumil akhir jawab. Dan ia terdedah kepada kemurkaan dan kutukan Allah Ta'ala. Aib, orang gini sangat aib. Sangat aib. Disebabkan tidak menegur mungkar atau perbuatan jahat itu. Allah. Tapi kena guna bijaksana, ya.
Tidak semuanya kau main. Kalau kau sanggup memang betul. Setiap salah kau blast, setiap salah kau cakap begitu sanggup. Tapi takut kalau begitu, kalau kau punya mengelak kerana apa? Strategi itu lain. Strategi dakwah. Kau yang ini kau pusing, bukan kau tinggalkan, bukan kau mengiyakan, dan bukan kau tutup. Ini tak payah sebut, kita sebut perkara lain. Tapi kau sedang cari jalan. Kau sedang cari jalan macam mana nak clearkan perkara ini dengan cara yang paling baik. Maka sementara itu kau sebut perkara yang tak menjejaskan orang dahulu. Jadi kau masih boleh terus dalam arena dakwah. Itu tak apa. Tapi itu pun hati-hati juga. Itu pun hati-hati juga. Pokoknya di situ sudah ada perkara mungkar yang kau tak tegur. Walau sebab apa sekalipun. Tapi sebabmu baik, mudah-mudahan Tuhan terima. Mudah-mudahan Tuhan terima. Takut kalau aku terlampau belaskan sangat nanti, payah nanti. Jadi berpada-pada kerana strategi dakwah, itu lain cerita. Namanya strategi dakwah. Tapi dia tahu itu mungkar dan dia tahu tetap aku akan kena buat. Satu hari pun tetap aku akan kena tegur juga. Satu hari juga ini mungkar aku kena betulkan juga. Cuma belum masanya, belum tiba suasananya. Nak tunggu sampai bila lagi? Makin jahat, makin meribak, makin teruk. Itu pun tapi kalau kamu ada dasar strategi dakwah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima alasanmu itu, mudah-mudahan kamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan lama sangat strategi dakwah. Sampai satu generasi demi satu generasi, semuanya itu strategi dakwah. Tak boleh. Habis mungkarnya makin berluasa. Mungkarnya tak ada strategi mungkar. Satu tahap, tak ada mungkar masuk melanda terus. Adapun jika ia berdiam diri dari menyuruh atau melarang kerana ia bimbang kalau ia menegur kelak ia akan ditentang sehingga sesuatu yang tidak diingini mungkin berlaku ke atas dirinya atau harta bendanya, maka dalam keadaan yang serupa ini haruslah ia berdiam diri kerananya. Kiranya ia yakin apa yang dibimbangkan itu benar-benar akan berlaku. Dan ia tidak dapat menanggungnya disebabkan berat penanggungannya. Dalam pada itu, jika tiada mengindahkan segala bahaya itu, lalu ia meneruskan juga menyuruh dan melarang, maka ia akan memperoleh ganjaran yang besar dan pahala yang banyak. Subhanallah. Kalau ada sampai bahaya, kalau bahayanya apa? Bahayanya fitnah dalam umat, stop. Tak boleh. Nanti makin kecak. Nanti hukum Allah orang kutuk. Nanti hadis Nabi orang pertikai. Nanti orang bidas alim-alim ulama. Tarik diri. Jangan tampil. Tapi kalau pikirannya setakat untuk diri dia sendiri, nanti namanya dia kecam, nanti hartanya ditahan, umpamanya lah, atau dia anyai orang ke, dipukul orang ke, harus untuk dia tidak zahirkan, sembunyi. Lagi akhir zaman. Kata Hulat Abi Bakar ini banyak sebut ini. Harus sembunyi. Banyak ketengahkan hadis ini. Sembunyi. Haid. Ulama-ulama tu mastur. Tapi kalau dia berani tampil. Bukan berani tampil. Sanggup tampil. Allah nyawa aku pun nanti mati juga. Allah kebenaran patut aku cakap juga. Kalau semua senyap-senyap macam mana? Sanggup tampil. Oh tu namanya sabilillah tu. Atas jalan Allah. Jihad sabilillah. Kalau sampai dia mati syahid. Sampai mati di bom Syekh Buti. Nak mati di bom, betul-betul mati. Orang tua apalah dia boleh. Dia cuma bilang, jangan berontak, jangan gaduh sesama kita. Oh ini sudah pro kerajaan ini, suruh itu semua gitu. Pasti pembangkang bom dia. Bom tak agak-agak tau. Tak agak-agak kena bom mati. Syahid ya. Begitu ya. Sampai begitu sekali orang-orang saleh ya. Orang saleh dia kalau sanggup cakap tak apa. Tapi sembunyi pun tak apa. Sanggup cakap lebih baik lagi. Sanggup cakap lagi dia tak ada istilah dia tangan saya terikat ke langit, kaki terpacak di bumi. Dia merdeka ya. Dia merdeka. Kalau dia nak sembunyi harus tak? Harus. Itu strategi. Dia nak tampil harus tak? Lebih baik lagi demi umat. Kalau semuanya nak selamatkan diri masing-masing macam mana? Dia tampil bahaya, sangat bahaya. Tapi dia rela demi Allah Subhanahu Wa Taala, dia rela. Abi Awal Karani selalu tekankan dalam kitab fiqh tahawulatnya tu,
Yang nama Muslim ialah apabila Muslim lain selamat daripada bencana lisannya dan tangannya. Nama Muslim. Jadi akhir zaman banyak orang tak jadi Muslim tau. Salah satu kau nak kekal Muslim ialah orang lain jangan kena bencana lidahmu, orang lain jangan kena bencana tanganmu. Kumpulan ini dia tak betul. Kita kutuk. Sekarang kan banyak kan atas nama agama, orang kutuk dekat internet. Ini salah, ini tak betul itu. Dah terkena bincang. Tengok zaman-zaman PKP dulu. Orang kutuk jabatan agama, kutuk mufti, kutuk qadi di sana sini orang kutuk. Demi kenapa? Oh ini demi agama, demi syariat. Tapi kau dah jadi Muslim lain dah kau kutuk. Tak bagus. Akhir zaman dia nak jaga keislamanmu sendiri. Jadi kalau kau nampak orang lain ada silap sekalipun, mulut kau kena jaga. Oh saya nak menegakkan kebenaran, nak amar makruf nahi munkar. Tetapi bukan dengan cara mengumpat, bukan dengan cara mencerca, bukan dengan cara mencaci. Oh saya berani tampil, saya tak ada pantang, saya tak ada begitu. Tetap kau kena pegang yang nama Muslim kalau kau nak Muslim. Muslim lain walau siapa sekalipun, walau salah sekalipun, terselamat daripada bencana lidahmu, iaitu apa? Attack. Dan bencana tanganmu. Mari kita pukul, mari kita kampak, mari kita gini. Tak boleh. Tak boleh. Kau kena pegang, itu satu prinsip. Dalam kita nak dakwah, dalam kita itu kita tengok, ada tak orang cedera lantaran lidah kita, ada tak orang cedera dengan lantaran tindakan kita. Kalau sampai cedera lah, cedera tu cedera kehidupannya lah, cedera maruahnya lah. Lantaran lisan ataupun tangan kita, hati-hati. Wallahu alam. Sekarang kau bilang kau nak betulkan dia, tapi kau punya Muslim tu sendiri dah terjatuh. Sebab nama Muslim lain selamat. Kau dapat Muslim lain tak selamat. Jadi dalam nak negur, dalam nak berani, dalam nak menengahkan kebenaran, tetap kau kena jagakan keislamanmu. Prinsip menyakiti orang dengan lisan tak boleh. Prinsip menyakiti orang dengan perbuatan tindakan pun tak boleh. Tetap kena jaga. Itu perkaranya. Tak buat, tak tegur, kau masuk dalam orang yang menutupi kemungkaran. Orang yang bela kemungkaran. Tak bela kerana kewangan, kerana keduniaan, kau dah kira orang yang jual agama. Tampil pulaknya dengan main belas cakapnya, main kutuk sana kutuk sini, sini tak betul, sana tak betul, kau bukan bela agama. Kau pula masuk dalam yang nama Muslim, kau tak masuk dalam yang nama Muslim adalah selamat Muslim lain daripada bencana lidah dan tangannya. Sangat hati-hati. Abang Bakar ni selalu sebut. Itu juga kita nak tengok akhir zaman. Kalau kita nak tengok pendakwa yang mengajar macam mana, mulutnya tu macam mana. Kalau sekali-sekali ini salah, itu salah, tak peduli, sana dia bidasnya, sini dia kutuknya, sini dibantingnya. Tak boleh juga. Tak boleh. Tak ada, mereka tu memang tak betul. Mereka tu memang jaga poket masing-masing. Mereka tu memang tak tegakkan syariat Allah. Tak boleh juga kau umpat. Kau nak kau jumpa mereka-nya, kau bilang, tuan awak patut buat ini, tuan awak patut buat ini. Tak suka kau pergi jumpa sama orang, awak jangan buat ini, awak buat ini. Tapi kutuk tak boleh. Kutuk tak boleh. Kutuk tak boleh. Kutuk tak boleh. Pulan ni tak betul, orang ni tak betul, grup ini tak betul. Kau orang tak, jangan ikut dia, kau itu sudah jadi satu tengkarah lain. Banyak kau boleh bikin. Kalau memang grup ini tak menjalankan tugas dia, pendakwah, kau jumpa dia, kau nasihatkan dia. Tuan awak patut buat gini, tuan awak patut jalankan perkara ini, tugas awak. Orang lain kau bilang awak semua jangan buat benda ni, awak jangan. Tapi mengatakan orang lain pada orang lain, ini grup tak buat tugas dia, ini grup tak boleh. Tak boleh, kena cermat, tu namanya cermat, dia cermat. Hati-hati akhir zaman fitnah. Dalam kita nak tegakkan kebenaran, rupanya kita dah jadi attack orang. Tak boleh tak boleh. Itu juga menunjukkan bahawa ia mencintai Allah Ta'ala dan mengutamakan perintah atas kepentingan dirinya sendiri. Allah number one. Habis fulan tak happy itu dia punya pasal. Dia pun patut kena ikut perintah Allah Ta'ala. Habis kalau kau bahaya, aku dah serah pada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak apa boleh musibahkan aku kecuali Tuhan yang telah tuliskan. Dah kenalah. Habis kalau kau sampai payah, mudah-mudahan jadi penebus segala dosa aku yaumil akhir. Begitu ya. Firman Allah Ta'ala, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar.
wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Tengok diperintah oleh Allah Taala, ya. Artinya perintahlah orang supaya berbuat baik dan laranglah ia daripada berbuat jahat, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Oh, bermakna kalau kau buat gini, kau pasti akan ditimpa sesuatu. Kau pasti akan ditimpa sesuatu. Orang akan kecam kau, banyak golongan akan tak suka engkau, walaupun kau tak attack mereka sekalipun. Walaupun kau tak attack mereka, tapi mereka tahu mereka sedang ditegur. Mereka tahu mereka sedang disebut. Mereka tersebut sekali. Walaupun kau tidak attack mereka secara personal sekalipun. Jadi pasti akan banyak yang kena pada orang-orang juru dakwah ini. Allah dah cakap. Bermakna mafhumnya setiap juru dakwah kena gitu. Tapi nanti prinsip mereka apa? Imam Haddad punya dakwah mudah ke susah? Susah. Imam Syafi'i punya dakwah mudah ke susah? Susah. Rasulullah punya dakwah mudah ke susah? Susah. Kena tanggung susah. Kena tanggung susah, ya. Bersabar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perintah yang sungguh-sungguh, ya. Perintah yang sungguh-sungguh, termasuk dalam perkara yang sungguh-sungguh, perkara yang besar. Perkara yang besar maknanya, ya. Iaitu apa? Sanggup kena sabar. Kalimah Allah kau naikkan. Kalimah Allah kau julangkan, kalimah Allah kau tinggikan, ya. Alangkah mulianya derajat seseorang hamba yang dipukul atau dijel ataupun dicaci tersebab oleh tugas mendirikan hak-hak Allah Taala. Mulia, ya, mulia. Iaitu menyuruh orang mematuhi perintah Allah dan melarang daripada melanggar hukum-hukumnya. Itulah perjalanan para nabi dan para rasul, perjalanan para wali dan orang-orang saleh, para ulama amilin, ulama yang beramal, ya, bukan ulama yang sebagaimana yang pernah dipetik dari cerita-cerita mereka yang termasyhur dan terkenal di dalam sejarah. Sebenarnya tidak ada guna bersifat pengecut atau lemah yang bakal menghalang kita untuk membela agama yang suci, atau menentang orang-orang yang zalim dan jahat untuk mengembalikan mereka ke jalan taat kepada Tuhan Rabbul Alamin. Dunia mereka tak suka, akhirat mereka akan gembira. Dunia engkau tak tegur mereka, mereka suka. Akhirat engkau kena komplain dengan Allah. Mana kau nak? Dunia engkau kutuk dia, kau tegur dia, setakat kau kena kutuk daripada dia. Kau dianiaya oleh dia. Kau diamkan saja, dunia dia mereka suka. Bahkan kau puji dia, kau angkat mereka. Tapi engkau diancam oleh Allah. Dan akhirat dia yang akan jadi tukang komplain kepada Allah. Ya Allah, fulan ni biarkan aku, dia nampak aku salah, dia diamkan. Dia nampak aku salah, dia tak tegur, dia nampak aku salah. Bukan akhirat saja, dunia pun ya, ada satu orang besar sampai khabar kepada kami. Dia ada juru nasihat dia lah. Tapi juru nasihat dia tak nasihatkan dia. Jadi selama ni dia ni tak tahu, dia bukan orang ahli agama sangat. Sampai kesilapan tu kesilapan ketara. Tapi juru nasihat dia tak nasihatkan dia. Sampai satu masa ada satu orang nasihatkan dia dan didapati bahawasanya nasihat orang tu betul. Jadi bermakna orang tu betul. Jadi sekarang baru dibetulkan. Jadi selama ni yang aku tampil depan orang ramai, aku ada buat satu benda yang mungkar. Yang semua orang nampak. Tapi juru nasihat aku diamkan aja, tak nasihatkan aku. Dia punya geram dengan juru nasihat dia. Macam mana tu Ustaz? Orang yang ini sampaikan dengan kita, fulan tanya macam mana juru nasihat dia. Dia tahu. Bermakna orang-orang ni kalau dia ditegurkan, nasihatkan, dia suka. Jadi dia punya salah tak tampil depan orang. Dia pun nak betul juga. Dia pun tak nak sampai buat silap juga. Juru nasihat dia tak nak nasihatkan dia accordingly sepatutnya. Begitu macam-macam. Dia geram sangat dengan orang besar ni, takut dengan geram dengan juru nasihat dia yang selama ni kau mendedahkan aku membuat aib depan orang. Dia pun nak betul juga kan. Dia pun suka kalau dia diperbaiki. Jadi dia tak cakap bukan ke dia tak terjengkal aku bukan. Jadi aku dah buat benda yang salah selama ni depan-depan orang dan orang nampak. Dan apalah orang punya pandangan pada aku. Juru nasihat ni tak tegurkan aku. Dia dah geram sama juru nasihat dia. Macam mana kita bilang, awak kena sangka baik juga dengan dia. Awak dah teruji, sangka baik. Dia tak tegur awak, jangan. Habis dia nak jaga periuk nasi dia gini-gini.
awak juga yang kasih dia gaji, awak juga yang itu, awak juga yang pamper dia dengan keduniaan. Awak juga manjakan dia dengan keduniaan, dengan gaji besar, dengan hidup selesa. Dan sangka baiklah, kerana dia menghormati anda. Dia terlampau menghormati anda sebagai majikan dia, terlampau memuliakan anda, tak nak supaya anda kecil hati sama begitu. Sebab itu dia tak tegur anda lantaran dia menghormati anda. Tapi dengan dia menghormati anda, dia dengan menghormati saya, dia dah mengaibkan saya. Orang besar ni tetap tak terima. Kita cuba nak lunakkanlah. Gitu kau pecat, ini yang tak guna ni. Apa dia pula jadi juru nasihat begini? Kita tak begitulah. Kita bilang pasal dia tu nampak tanda dia taat pada anda. Kerana dia menghormati anda, dia muliakan anda, sebab itu dia tak buat begitu. Dia tenang sikit. Yalah. Jadi kadang-kadang tapi dia pakai pula juru nasihat dia tak pecat. Tapi kalau ada apa-apa tak minta hanya nasihat daripada juru nasihat dia saja. Dia tahu dia ni akan tutup mulut punya orang. Begitu ya. Dia tanya orang-orang lain yang dapat nasihatkan dia secara jujurnya dia begitu ya. Ini orang pintar ni. Orang besar ni pintar. Orang besar ni pintar ya. Dia dapat tahu kadang selang berapa tahun satu orang tegur dia, tuan ni tak boleh begini caranya, tuan ni patut begini. Ya ke? Dia rujuk, dia cek, rupanya betul lah cakap. Maknanya benda ni orang boleh nampak. Dan dia itulah buat dia, dan itulah depan-depan orang dia bikin. Selama ni aku dah bikin tak senonoh depan orang, dan aku ada juru nasihat, dan juru nasihat tak betul, dia geram dengan juru nasihat dia. Dia geram, agak dia macam nak terkam, agaknya kita bilang, kita kasih lunak sikit lah ya, kita tak mau api-apikan. Tuan siap tuan, dia tu memang tak kena. Ambil lah saya. Ya Allah, tak ada dah, tak nak jauh sekali. Kita bilang, husnuzan, juga yang dah kasih dia keselesaan, dia begitu. Dan kena ingat, dia buat itu kerana apa? Terlampau menghormati anda, terlampau memuliakan anda. Sangka baik gitulah. Dia ada tenang sikit lah dengan terhadap juru nasihat dia. Geram dia. Dengan kau diamkan aku jadi rupanya aku dah buat salah depan-depan orang ramai nampak rupanya selama ini. Dan kau diamkan aku begitu. Yaumil akhir. Ini kat dunia gitu tau. Kat dunia kadang-kadang orang-orang ni dia pun appreciate tau kalau dia ditegur secara baik, dia diperbetulkan. Kita jangan takut sangat. Takkan semuanya dipukul kita apa begitu. Tapi kalau kau diamkan dia saja, yaumil akhir dia komplain tau dengan Allah. Sebab dia nampak hakikat yaumil akhir. Ya Allah, aku salah, dia biarkan saja ya Allah. Kat dunia dia sayang kau lah sebab kau tak sakitkan hati dia. Kat akhirat dia yang jadi komplain pada kau. Hati-hati. Kau kena komplain dekat sini baik ke? Kau kena komplain dekat sana baik. Tak jujur dia. Takut nak menasihati dia punya bos. Takut nak nasihati. Yang boleh cakap yang bukan pun dia biar je. Pasal dia takut dia tak nanti apa hal pula. Bukan, dia bukan pakai takut apa hal. Dia menghormati bos dia. Dia menghormati bos dia. Kesian bosnya yang jadi rosak ya. Tapi yang ada bos pula ni memang cari juru nasihat yang begitu. 2 kali 5 10. Tapi yang ada 2 tak kali 5, 5 tak kali 2. Yang ada memang pun 2 memang kali 5. Yang ada juga Allah. Yang ada ya. Yang kita takuti, yang kita cakap ni sekali rupanya kita tu termasuk dalam gini tu yang kita paling takut. Allah. Malah mengerjakan larangannya. Mana dia tadi? Taat terhadap Allah. Sebab marah kerana Allah Ta'ala dan cemburu terhadap orang-orang yang tidak mematuhi perintah Allah. Malah mengerjakan larangannya dan tiada menghiraukan pula ancamannya adalah sifat para Nabi dan Siddiqin. Tak terima Allah diperlakukan begitu. Tak terima syariat Allah Ta'ala diperkotak-katikkan orang. Ya. Dan atas sifat-sifat itulah mereka itu telah terkenal dan termasyhur sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari maksud sebuah hadis, iaitu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali tidak pernah marah untuk dirinya sendiri, tetapi jika suatu hukum Allah dilanggar, maka tiada seseorang pun yang menjadi lebih pemarah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pula tentang diri Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an yang pernah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qaulul haq wa ma lahu fin nasi min sadiq. Artinya katanya senantiasa benar dan ia tiada punya kawan yang
setia di antara orang-orang ramai. Cakapnya betul sebab itu tak banyak member Sayyidina Umar. Sebab itu banyak orang tak minat dia. Banyak orang tak suka nak close dengan dia pasal dia cakapnya betul. Tegak-tegak dia kau cakap begitu. Sayyidina Umar masuk satu lorong, semua lorong dekat rumah Nabi. Nabi tengah dalam rumah Nabi. Sebelah-sebelah rumah Nabi dengan suara orang perempuan, ada yang gurau, ada yang ketawa semua. Apabila Umar lalu, mereka dengar suara Umar, semua senyap. Umar bilang, Nabi ada sebelah kau boleh cakap kuat-kuat. Aku lalu aja korang senyap ya. Sebab Nabi lunak kau garang. Nabi lunak kau garang. Begitu. Sampai orang takut dengan Sayyidina Umar. Rasulullah yang betulkan, cakapkan. Cakap dia betul, sebab itu dia tak banyak member. Tak banyak orang minat dia. Begitu ya. Susah nak cakap. Susah nak cakap. Maka kita janganlah banyak sangat suka, orang banyak sangat minat kita. Tapi sebetulnya kita tak benar di sisi Rasulullah. Rasulullah tahu sama dengan kau ni macam Sayyidina Umar ataupun tidak. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.